Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, sukalah saya membaca serba sedikit biodata penceramah kita yang pertama pada hari ini. Penceramah kita yang pertama pada hari ini, nama diberi Encik Wafi bin Jalaluddin. Beliau berasal dari Pasir Mas, Kelantan. Sejarah pendidikan beliau. Selepas sekolah menengah, beliau menyambung pengajiannya ke MRSM Greek daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Kemudian meneruskan pengajiannya ke MRSM Kuala Terengganu sehingga tingkatan 5. Seterusnya, beliau menyambung pengajian ke IPG Kampus Perlis. Sebelum ini, beliau pernah berkhidmat di Pasir Gudang, Johor dan kini berkhidmat sebagai kaunselor di SK Kampung Bedan, Kuala Kerai, Kelantan. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Wafi bin Jalaluddin untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Testing. Clear tak? Dengar suara? Dengar MC dengar Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Clear setakat ni suara? Suara saya clear Kalau ada yang tak clear boleh komen kat situ, boleh chat. Nanti bagi tahu saya nanti ya. Yang berusaha Yang Mulia Tengku Ahmad Damitri Al-Astani bin Engku Daud, Elias Tengkudin, Pengerusi Papisma Kelantan. Yang dihormati Dr. Suhana binti Hashim, PIC PIS Kelantan. Yang dihormati Dr. Muhammad Izzuan bin Mat Yusof, salah seorang lagi gandingan saya penceramah kita pada hari ini. Dan dihormati juga ahli-ahli Papisma, anak-anak Papisma, para penyumbang yang dermawan, sangat mulia, guru-guru, ibu bapa dan PIC PIS seluruh Malaysia. Saya difahamkan bukan di Kelantan saja ada daripada negeri lain Saya perasan tadi ada Dakap Johor, betul ke? Ada daripada Johor? Kalau ada yang daripada Johor boleh komen kat situ. Ada ke? Ada. Ada, alhamdulillah. Yang daripada Johor. Saya dulu pun kerja dekat Johor dulu. Kat Pasir Gudang, alhamdulillah. Ada daripada Johor. Saya perasan tadi ada juga daripada Terengganu ada? Terengganu? Daripada Terengganu ada? Negeri-negeri lain apa lagi yang ada Ramai juga rupanya. Saya ingatkan ada daripada Kelantan saja hari ni. Rupanya daripada negeri lain. Maka saya tak boleh nak kecek Kelantan lagi lah. Sebab asalnya kalau ikutkan saya nak bercakap dalam bahasa yang mudah difahami oleh bangsa saya. Tapi disebabkan ada ramai yang daripada negeri lain, maka saya bercakap dalam bahasa yang mudah difahami oleh semua lah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada yang sangat saya sayangi, sangat saya kasihi pengurusi majlis, Cikgu Sapina, sahabat saya. Dan terima kasih kerana sudi menjemput saya. Saya diberi masa selama lebih kurang 1 jam Saya kalau ikut tentatif tu sampai pukul 10.30 Maka saya cuba ringkaskan. Sebelum ni kalau ikut saya buat motivasi biasanya dalam tempoh 2 jam, 3 jam kan. Tapi terpaksa singkatkan kepada 1 jam disebabkan kita kena kejar masa dan sebagainya. Maka saya cuba sehabis baik untuk bagi perkongsian kepada semua yang ada pada hari ini dalam kadar yang pantas tapi padat, mudah difahami InsyaAllah. Jadi saya suka untuk berkongsi. Sebelum tu boleh tak saya nak share screen sekejap Saya minta untuk host hari ini untuk benarkan saya share screen, boleh ke? Screen sharing. Saya nak share slide saya, boleh ke?
Boleh Okay, saya nak klik share. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Sekejap saya share. Baik, nampak tak? Alhamdulillah nampak. Okay, baik. Saya pernah berjumpa dengan ramai murid sebab saya pun seorang cikgu. Saya jumpa dengan ramai budak. Ada dalam kalangan kita sebab saya dulu dekat Johor, saya di sekolah yang boleh kata agak di dalam bandar lah. Maka kebanyakan daripadanya adalah orang-orang yang berada, orang yang agak berduit lah kan. Kebanyakannya orang senang, orang yang tak ada masalah keuangan dan sebagainya. Dan bila saya masuk ke Kuala Krai, kebetulan saya masuk pula di sekolah luar bandar, sekolah kampung yang mana kebanyakan daripadanya adalah anak-anak yang serba kekurangan. Maka satu benda yang saya terfikir, rasa syukur dalam hati bila mana kita ada benda yang orang lain tak ada. Contohnya, saya sebab saya pun sendiri pun secara personalnya saya sendiri pun ada buat sumbangan bagi bantuan juga. Saya kumpul-kumpulkan, sebenarnya saya agih-agihkan juga. Jadi saya sempat mengenal beberapa keluarga lah. Beberapa keluarga yang mana serba tak cukup. Saya boleh kongsikan beberapa lah pengalaman saya. Ada yang makan 2 kali sehari. Okay. Ada yang makan sekali sehari. Ada yang makan nasi putih dengan sayurnya, lauknya sayur kangkung. Pernah tak adik-adik kat sini? Saya yakin ada dalam kalangan kita ni pun macam gini juga. Ada. Dalam ramai-ramai sebab saya difahamkan yang ada dekat sini semuanya asnaf yang mana dapat bantuan daripada Papisma. Alhamdulillah. Terima kasih Papisma kerana sudi menyumbangkan serba sedikit. Dia bagi tahu kata sedikit RM50 tapi ditanggung sampai 3 kali 5. Maka saya fikir benda tu sangat banyak. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah Taala tu maha luas kan. Maka saya cerita dekat sini, ada dalam kalangan kita yang makan tak cukup. Ada saya pernah jumpa satu family tu, maknya kutip mainan sebabnya nak beli mainan dekat kedai pun tak ada duit. Maka kutip mainan di mana? Saya jumpa satu keluarga ni, ibunya kutip mainan, ambil mainan tu di tong sampah. Buat saya rasa terkejut dan saya rasa macam nak menangis bila saya dengar yang mana seorang ibu nak bagi anak dia bahagia, boleh main mainan macam mana anak-anak yang lain, maka dia pergi ke tong sampah cari selongkar sampah-sampah tu sampailah dia jumpa satu mainan yang boleh dibawa balik untuk anaknya. Itu satu benda yang tak semua orang merasai. Tapi saya yakin ada dalam kalangan kita ni ada yang pernah rasa. Ada juga dalam kalangan kita, motor sahaja ada. Ini saya yakin sebab tadi pun anak murid saya pun datang dengan motor. Maknya telefon saya, cikgu, motor susah nak start, dia kata. Motor tak boleh start. Ada masalah plug dan sebagainya. Motor pun bermasalah kan. Lagilah kereta pun langsung tak ada kan. Maka itu kesusahan yang kebanyakan daripada yang ada hari inilah yang pernah merasai. Ada juga yang mungkin dulu dia pernah senang tapi dia jadi susah bila mana mungkin ada salah seorang mak atau ayahnya meninggal. Saya yakin dalam kalangan ahli Papisma, anak-anak Papisma yang ada ni pun ada yang mungkin dah kehilangan mak atau ayah. Jadi itu satu benda yang tak semua orang rasai lah. Saya fikir saya sendiri pun tak merasai macam mana yang anak-anak rasa. Jadi syukurlah apa yang kita ada sekurang-kurangnya. Kalau yang saya cerita tadi, kalau anak-anak tak rasa makan nasi putih saja, kan, kalau tak merasa makan sayur kangkung saja, maka syukur. Kurang-kurang, oh aku makan ayam semalam alhamdulillah, syukur. Kurang-kurang, oh aku pernah makan KFC, aku tak ada duit tapi boleh makan KFC bulan lepas, alhamdulillah. Ada anak-anak tak sempat merasa KFC pun, nak cari nasi pun susah. Jadi syukur alhamdulillah, apa yang kita ada syukur alhamdulillah. Allah Taala masih sayang kita. Baik. Jadi kalau di sekolah saya dulu saya suka buat. Saya pernah buat dekat satu kelas ni, saya masuk dalam kelas tu, semua nampak screen saya masuk dalam satu kelas tu, ada ramai budak. Tengok gambar tu, ada ramai sangat budak-budak. Yang mana saya pernah masuk dalam satu kelas tu, saya bagi kertas dekat setiap budak. Okey? Dan saya rasa saya nak buat juga dekat yang mana yang ada hari ni, anak-anak yang ada, tak kisahlah dia berada darjah 1 sampai tingkatan 5,
Boleh try buat. Siapa ada kertas boleh buat kat kertas masing-masing dengan alat tulis. Siapa yang tak ada tak apa. Boleh fikir dekat kepala. Sebab otak kita antara benda yang paling berkuasa dalam dunia ni. Apa yang otak kita fikir, kita boleh buat kan. Maka kalau siapa yang tak ada kertas, boleh guna fikiran masing-masing. Nanti kejap lagi saya cerita. Dengan kertas yang disediakan, saya bagi tahu dekat semua murid yang ada dalam kelas tu. Okey anak-anak semua, saya cakap dalam kelas. Assalamualaikum. Hari ini cikgu ada nak bagi satu benda yang istimewa pada awak. Bayangkan dalam kepala awak sekarang, okey sekarang boleh bayang. Dalam kepala awak sekarang bayangkan, cikgu ada bagi satu keping kertas. Sekarang awak bayangkan apa yang awak nak sekarang. Kalau ditakdirkan, benda yang awak nak itu ditakdirkan makbul. Maksudnya, kalau apa yang awak nak tiba-tiba dapat, cuba bayangkan dalam kepala. Sekarang, dan siapa yang ada kertas boleh tulis. Siapa yang tak ada kertas, tak ada alat tulis, boleh fikir dalam kepala. Apa yang aku nak sekarang? Cuba fikir. Cuba fikir. Apa yang saya nak sekarang? Cuba fikir. Alright, tutup mata, cuba fikir. Saya bagi masa 10 saat saja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ada yang baru tengah bagi kertas saya baru perasan dekat Papisma Kelantan ada bagi kertas saya baru tengok dekat video. Boleh. Bagi kertas boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey, siapa yang rasa nak tulis, boleh tulis. Apa yang awak nak. Kalau nak tulis satu pun boleh, nak tulis dua benda pun boleh, nak tulis tiga benda pun boleh, tak kisah. Tulislah berapa yang nak. Apa yang awak nak sekarang. Sekarang tulis. Tak apa, saya tunggu. Tak ada masalah. Anak-anak semua boleh tulis sekarang. Susah ke soalannya? Senang je kan? Siapa yang pandai menulis, boleh tulis. Saya yakin dalam kalangan ni ada juga yang bermasalah, mungkin dan bermasalah dalam pembelajaran, tak pandai menulis, tak pandai membaca, tak ada masalah. Boleh guna otak. Rasanya boleh faham kot. Apa yang saya cakap ni boleh faham kan? Maka cuba tulis. Siapa yang dah siap, angkat tangan. Saya tengok dekat skrin ni. Siapa yang dah siap tulis? Tak payah banyak-banyak sangat, tak apa. Tulis yang mana yang awak sangat nak. Okey dah Dah ke? Dah ke belum? Okey. Baik. Tengok di skrin balik. Bila dah siap semua, saya akan tanya budak-budak dalam kelas tu apa yang dia tulis. Okey, saya nak tanya dekat sini. Boleh sebelum tu saya nak minta siapa-siapa yang dekat sini, anak yang ada ramai anak-anak mungkin dekat dewan ke apa semua, boleh buka kamera tunjuk dekat anak-anak. Saya nak tengok anak-anak ni. Boleh ke? Nak minta urus dia yang mana yang ada dekat sekolah-sekolah tu. Boleh on kamera, saya lepas tu tunjukkan kamera tu dekat anak-anak ni. InsyaAllah saya nak ada eye contact. Sebab bila dekat Google Meet ni dia tak sama macam kita jumpa depan-depan. Bila kita jumpa depan-depan ni kita boleh bercakap, kita seronok. Kita boleh pegang budak tu, kita boleh buat contoh, kita boleh berjalan dan sebagainya kan. Tapi sebab bila secara online ni maka saya terpaksa tengok video lah Boleh pasang tak videonya? Siapa yang urus dia tu tolong on kameranya, boleh? Alright, baik. Ada dalam kalangan kita, bila diminta untuk fikir dan tulis apa yang dia nak, maka ada dalam kalangan kita tulis. Cikgu sekarang nak tengok TV. Siapa dekat sini yang nak tengok TV? Boleh komen atau boleh angkat tangan. Dekat video boleh angkat tangan. Ada tak? Mic boleh tutup, cuma buka kamera saja. Okay, dah. Alright. Siapa dekat sini yang tulis nak tidur? Maklumlah kena bangun awal pagi kan. Bangun awal pagi maka tak larat lah, penat lah kan. Awal-awal pagi lagi nak kena buat apa, nak kena datang sekolah lah, nak kena datang ni kan, Papisma semua. Siapa yang nak tidur? Ngantuk lagi ni. Okay, baik. Seterusnya, mana dah video tadi yang Papisma tu, tak ada dah. Okay, seterusnya. Siapa kat sini nak main phone sekarang ni? Ni. Orang yang suka main phone, main gadget, iPad, tablet, iPhone. Ada semalam saya jumpa seorang budak saya tu, saya ada iPhone. Kaya budak-budak kita sekarang Saya dulu telefon pun tak ada. Okay? Alright. Siapa pula kat sini yang tulis nak tengok YouTube? Wah. Sekarang ni kalau bagi peluang, siapa nak tengok YouTube ni? Suka. Siapa suka tengok YouTube? Angkat tangan.
Saya pun suka tengok YouTube. Okey, baik. Siapa kat sini nak main game? Dia tulis nak main game ni, nak main game. Kalau diberi peluang sekarang rasa nak main game je. Siapa nak? Siapa suka main game? Angkat tangan. PUBG. Siapa suka main game ni? Alright. Baik. Saya tak nampak muka sesiapa ni. Boleh tak on camera siapa-siapa yang ada kat sini on camera supaya kita ada eye contact. Bagus. Gitu. Baru nampak. Alright. Ada yang okey. Saya nampak dah. Cuba angkat siapa suka main game. Ini budak-budak ni suka main game ni. Tipulah kalau tak suka. Majoriti budak sekolah saya suka main game. Angkat tangan siapa suka main game. Tak apa, tak dosa pun, tak dosa. Mana ada dosa main game? Yang dosa main game sampai tak semayang, tak belajar, itu dosa. Abang tu dah sengih-sengih tu dekat Papi Smart Kelantan baju merah tu. Sengih lah. Main game banyak Okey, baik. Siapa kat sini suka main Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. WhatsApp pun makwa dia, girlfriend dia. Siapa? Siapa suka buka ni benda-benda ni? Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram. Apa lagi? Snapchat, WeChat. Takkan tak ada. Tak ada siapa pun angkat tangan Baiknya. Okey. Ni. Ini ramai. Siapa suka main TikTok? Siapa suka main TikTok? Angkat tangan. Tak apalah awak tak tulis tapi awak suka main TikTok. Suka tak? Siapa suka main TikTok angkat tangan? Siapa selalu buka TikTok? Malu. Kakak malu. Bagus ada yang mengaku. Malu nak angkat tangan budak cikgu suka main TikTok. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Siapa tulis nak makan? Ni ada makanan seronok Ini badan yang gemuk-gemuk ni seronok ni. Cikgu, saya cita-cita saya nak jadi gajah cikgu. Ni. KFC ni. Seronok tak makan KFC? KFC antara benda yang paling sedap dekat dunia lah untuk budak-budak dia suka KFC. Cikgu kalau cikgu tanya, kalau tanya budak-budak kan, awak nak makan apa? KFC. Balik-balik KFC. Balik-balik KFC kan. Okey, baik. Siapa pula kat sini? Cikgu, saya nak kahwin cikgu. Saya nak bercinta, saya nak bergewer. Ada tak? Tu, abang baju kuning, SK Bukit Jawa tu, baju kuning tu. Sengih dia baik. Saya nak tanya last. Siapa kat sini? Dia cakap dia nak duit ataupun dia tulis kat kertas dia ataupun dia fikir dia nak duit. Kalau apa benda yang dia nak sekarang, dia nak duit. Siapa kat sini nak duit? Angkat tangan. Angkat tangan siapa yang nak duit. Tak ada. Apa salah semua tak nak mengaku ni? Ada. SK Bukit Jawa. Bagus sporting. Cikgu suka SK Bukit Jawa. SK Bukit Jawa sporting. Come on. Papi Smart Kelantan, come on. Dah kat Terengganu mana? Mana orangnya? Macam tak ada orang je ni. Berantu ke apa ni? Ini semua yang ada ni hantu ke apa ni? Angkat tangan. Siapa yang nak duit? Tak nak duit. Masya Allah. Duit pun tak nak. Habis nak apa? Kalau tak nak apa-apa dah boleh mati dah kot. Okey, baik. Bagus. Angkat tangan. Okey, baik. Duit. Duit ni tak boleh hidup kalau tak ada duit kan? Okey, baik. Nak duit banyak mana? Cikgu nak tanya juga. Saya nak tanya juga. Duit nak banyak mana? Ni. Nak banyak ni? Boleh tak? Beg duit pun koyak. Boleh? Nak duit? Okey, baik. Siapa nak duit sebanyak ni? Angkat tangan. Betul-betul, jujur. Walaupun dia tak tulis. Siapa nak duit banyak ni? Come on. Bayangkan kalau ada depan mata awak sekarang duit banyak ni. Ramai. Seronok kan? Tambah-tambah pula bila kita ni orang yang susah. Kita tak pernah jumpa duit. RM10 pun susah nak pegang. Betul tak? Kita ni anak orang yang susah. RM10 pun rasa susah nak dapat. Ni tiba-tiba dapat. Ketul. Cuba bayangkan tiba-tiba kejap lagi ada JNT datang. JNT ataupun Shopee Express datang. Bawa satu guni penuh dengan duit. Hantar. Ni ada orang kirim. Jutawan kirim. Macam mana? Dapat tiba-tiba seketul banyak ni. Hari tu juga pergi pindah. Betul tak? Tak duduk dah rumah tu. Terus hari tu juga pergi beli kereta. Betul tak? Alhamdulillah mudah-mudahan dapat. Okey. Siapa kat sini tulis nak kereta? Kereta. Siapa teringin nak kereta? Salah satu benda yang ditulis. Siapa teringin? Okey, tak tulis tak apa. Siapa yang teringin nak kereta? Angkat tangan. Masya Allah tak nak. Ni keluarga kebanyakannya tak ada kereta ni. Kebanyakannya ada motor. Tak nak? Angkat tangan. Okey, alhamdulillah ada yang ada. Okey, awak nak kereta yang macam mana? Kereta yang macam ni ke? Ni kereta ni cantik ni. Kereta ni kalau bawa ni aircon semula jadi ni. Hujan basah. Boleh mandi siap package. Alhamdulillah. Azlin Syazwani nak Ferrari. Alhamdulillah. Nak kereta macam gini? Tak, gurau je.
Alhamdulillah. Ada rezeki mana tahu dapat kereta macam ni. Siapa seronok? Oh, kereta dah macam robot dah. Siapa seronok? Siapa nak kereta yang macam ni? Siapa nak kereta yang macam ni? Warna merah ni. Seronok kan? Sarah Nordin cakap nak, saya nak. Alhamdulillah. Siapa yang semangat, dia insya-Allah dia akan capai benda tu. Cuba semangat sikit. Ini kalau kita pun lembik-lembik, macam mana kita nak dapat benda ni kan? Okey, baik. Ini kereta cantik kan? Ini harganya lebih daripada 10 juta ni kalau dekat Malaysia ni. Tak adalah kan? Okey, baik. Kita teruskan lagi. Siapa kat sini tulis rumah? Nak rumah? Siapa nak? Kalau ditakdirkan sekarang, dia dapat apa yang dia nak. Siapa yang tulis rumah? Angkat tangan. Siapa yang tulis rumah? Ada yang angkat tangan. Yang lain tak nak rumah Seronok dekat rumah yang awak duduk sekarang Seronok. Rumah dengan bumbung bocornya seronok. Okey, baik. Siapa suka duduk rumah ni? Suka ke duduk rumah macam gini? SK Pasir Gajah suka ke duduk rumah macam gini anak-anak? Rumahnya bocor bumbung, lepas tu dengan dindingnya reput. Kan, awak mandi pun orang boleh mengintai daripada luar kan. Awak mandi pun tak selesa. Sebab apa? Dinding berlubang. Orang duk intai tengok je. Nak mandi pun tak selesa. Ataupun awak nak rumah macam gini satu hari nanti. Kalau ditakdirkan, siapa yang nak rumah macam gini? Ini seronok ni. Siapa nak rumah macam gini? Tolong angkat tangan. Come on, cikgu nak tengok. Siapa yang angkat lagi tinggi, dia lagi cepat dia dapat. Cepat. Siapa yang angkat lagi tinggi, lagi semangat, lagi cepat dia dapat insya-Allah. Angkat tangan tinggi-tinggi kalau betul-betul awak nak. Cikgu pun nak, saya pun nak. Come on, siapa yang tak nak? Masya-Allah. Semua orang nak rumah macam ni, betul tak? Bila mana ada kolam renang dekat rumah kita, kita tak payah pakai baju, tak payah pakai seluar, tak payah pakai sepender. Anak-anak semua terjun terus. Bangun pagi terjun, tak payah pakai apa-apa. Tak payah pakai sepender pun. Terjun. Ada siapa marah? Tak ada siapa marah. Tapi kalau kita buat dekat Sunway Lagoon ke dekat Legoland, cuba terjun macam ni. Cuba pergi kolam renang yang ramai-ramai orang tu, cuba terjun tak pakai apa-apa. Jadi kena halau je kan. Tapi seronok bila dekat rumah kita sendiri ada kolam renang kan. Seronok. Alhamdulillah. Siapa yang tulis, saya nak pergi melancong, nak bercuti, nak pergi buat umrah, nak pergi Mekah. Siapa? Nak pergi Korea, nak pergi Jepun, nak pergi mana lagi? Amerika, nak pergi mana-mana. Ada tak yang suka nak melancong, nak berjalan? Langkawi. Oh, tak ada. Ada. Alhamdulillah. Okey, baik. Nak telefon. Siapa nak? Siapa nak telefon? Come on. Siapa nak telefon? iPhone ke apa ke tak kisahlah kan. Siapa nak? Alhamdulillah. Okey, baik. Last soalan. Soalan ni special. Siapa yang tulis dekat kertas dia, ini cikgu nak cari ni. Siapa yang tulis dekat kertas dia, kalau ditakdirkan, dia ada peluang, sekarang dia nak belajar. Oh, semua senyap. Semua tak angkat tangan. Siapa yang tulis dekat kertas dia nak belajar? Nak buat kerja sekolah. Ada ke? SK Bukit Jawa ada ke? Yang perhentian tu ada ke? Tak ada. Tak ramai Ada. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Ada. Jarang sekali, rare. Siapa yang tulis nak belajar dalam banyak-banyak benda tu kan. Okey, baik. Baik. Cikgu nak tanya awak Saya nak tanya awak. Ini benda yang awak nak tadi. Cuba awak fikir. 20 tahun lagi. 30 tahun lagi. Apa yang awak nak sebenarnya? Awak nak jadi apa sebenarnya? Adakah awak nak duduk di tempat yang sama, rumah yang sama? Adakah awak nak tetap kalau sekarang bawa duit RM1 contoh. Daripada rumah, mak bagi RM1, bawa pergi sekolah, bawa makan. RM1 tu juga awak nak pegang satu hari nanti bila awak dah tua. Awak nak pegang RM1 ke? Ataupun awak sekadar nak jalan-jalan dekat kampung ke? Atau satu hari nanti awak masih nak duduk atas motor sahaja? Fikirkan. Ada daripada kita, ni cikgu nak share, saya nak share dengan awak semua anak-anak. Target kita, setiap kita ni hidup ni panjang tau. Jauh lagi perjalanan. Sekarang ni contohlah awak belajar, contoh ada yang dah lepas, ada yang belum. Ada yang sekarang ni sekolah rendah lagi. Contoh sampai darjah 6. Ada dalam kalangan kita, anak murid saya sendiri, anak murid cikgu sendiri, masa dekat Johor, cikgu ada seorang anak murid. Rasa sedih sangat. Budak ni, dia habis darjah 6, dia kerja. Dia pilih untuk kerja. Dia berhenti sekolah, darjah 6 dia berhenti, dan dia kerja.
Kerja apa? Kerja car wash. Tahu car wash? Car wash ni basuh kereta. Dia pilih untuk kerja basuh kereta. Berhenti darjah 6, kerja basuh kereta, kemudian dia dah tak sekolah. Rasa sedih sangat dengan budak tu. Kemudian apa berlaku? Sekarang memanglah dia ada duit lah. Gajinya tak banyak, RM300 sebulan. Banyak ke 300? RM300 sebulan. Itu sahaja duit yang dia ada. Dan dia dah berhenti belajar, maka satu hari nanti gaji dia pun tetap RM300. Macam okey. Banyak ke 300? Banyak. Untuk beberapa orang, kalau budak-budak kecil dia nampak 300 banyaknya. Ya Allah, banyaknya. Tapi 300 itu sangat sedikit. Sebab awak kena ingat, awak bukan hidup sampai darjah 6 sahaja. Ada yang kat sini, lepas darjah 6 aku mati. Ada ke? Ada ke dekat sini? Ya, lepas darjah 6 aku dah mati. Aku ada kubur dah. Ada ke macam gitu? Tak. Jauh lagi. Kita semua akan makin lama makin tua. Ada yang akan berkahwin. Ada yang akan kerja dan sebagainya. Jauh lagi. Satu hari nanti nak beli rumah. 300 nak beli rumah apa? Geban ayam. Satu hari nanti nak beli motor. Macam mana nak beli motor? 300 tak cukup. Nak beli motor, nak beli kereta tak cukup. Nak makan apa 300? Budak cikgu yang darjah 6 yang berhenti sekolah sebab nak kerja tu, memanglah dia boleh rasa banyak 300 itu sebab dia masih makan dekat rumah mak dia. Dia masih tidur dekat rumah mak dia. Dia masih guna motosikal mak dia. Sebab tu dia rasa 300 itu banyak. Cuba bayangkan kalau budak ini tak ada mak ayah, kalau budak cikgu ni, tak ada mak atau ayah adik-beradik yang dia boleh tumpang, tak ada rumah yang dia boleh duduk, tak ada motor, tak ada kereta yang dia boleh naik, maka apa akan berlaku? Banyak ke 300? Tak ada tempat yang dia nak makan, banyak ke 300? Tak banyak. Sekarang kalau kita pergi ke pasar raya, bawa satu troli, penuh satu troli, dah beratus-ratus ringgit. Siapa yang pernah follow, ikut mak ayah dia pergi shopping? Kalau penuhkan satu troli, isi barang, dah penuh satu troli itu lebih daripada 100, betul tak? 200 pun ada, betul tak? Kalau penuh satu troli. Sekali pergi shopping baru tahu. Sekali pergi shopping, dah habis dah duit. Ke mana duit kita? Tak ada pun. Ada yang juga, dia sampai tingkatan 3. Ada budak cikgu sampai tingkatan 3, kemudian dia pilih untuk bekerja. Dia berhenti sekolah. Sama juga nasib dia. Itu je lah tahap dia. Ada yang pilih sampai SPM dia belajar, kemudian dia berhenti dan dia kerja. Itu je lah, sampai situ je lah. Ada juga yang sampai masuk universiti dan sebagainya, pilih untuk kerja. Ini dah okey lah ni. Kalau dah dapat ijazah, kan, dah belajar sampai universiti, kemudian kerja. Ini yang okey. Nak berhenti pun tak apa. Kemudian, ada yang pilih untuk sambung lagi. Ada sambung sampai PhD dan sebagainya. Ini perjalanan awak. Awak pilih awak nak berhenti dekat mana. Itu pilihan diri sendiri. Awak pilih. Apa yang berlaku, apa yang awak pilih sekarang. Contoh awak nak berhenti sekolah sekarang. Ingat bila awak berhenti sekolah, Papisma dah tak tanggung awak. Dan juga awak pun dah tak dapat bantuan-bantuan lain. Dan juga awak akan dapat apa yang awak ada sekarang. Contohnya kalau gajinya RM200, maka RM200 sampailah awak mati. Sampai awak tua, sampai awak mati. Itu perjalanan awak. Maka awak pilihlah awak nak jadi siapa pada masa akan datang. Nak jadi orang yang pegang banyak duit ataupun awak nak jadi orang yang tak ada duit. Poket pun koyak. Atau awak nak pilih nak kerja yang hebat-hebat. Yang boleh mendatangkan duit. Maka benda tu pilihan awak. Awak nak berhenti dekat mana? Nak sambung belajar atau nak berhenti? Maka kalau awak pilih untuk sambung belajar, maka inilah kerja-kerja awak yang akan awak buat satu hari nanti. Nampak? Handsome tak doktor ni? Macam doktor-doktor Papisma tu kan? Handsome, cantik-cantik. Ini yang awak akan jadi. Awak tengok, ada tak Papisma tu kan? Awak tengok doktor-doktor tu. Cantik tak? Handsome tak? Ini yang awak akan jadi. Kalau awak pilih untuk sambung. Tapi kalau awak pilih untuk berhenti, maka awak tak boleh pergi pun angkasa lepas. Bulan tu tak kenal. Nak eja bulan pun tak pandai. Eja bulan macam mana? Biubu. Bulan. Bu bulan. Pandailah. Sampai bila kan? Sebab kita berhenti sekolah, kita terus tak pandai. Okay, baik. Mungkin ada juga yang nak jadi pemain bola sepak. Pemain bola sepak pun belajar sampai habis tau. Ada yang pilih untuk jadi polis, cita-citanya. Ada yang nak jadi penyanyi lah, apalah. Siti Nurhaliza pun belajar sampai habis tau. Siti Nurhaliza ni
Siti Nurhaliza yang awak kenal tu kan. Ada yang jadi juru terbang, ada yang jadi juru gambar. Ini semua belajar sampai habis juga ni. Teruskan belajar kan. Ahli muzik, jurutera, engineer, ada nak jadi cikgu, ada nak jadi macam-macam lagi. Kan? Nak jadi saintis, nak jadi ahli farmasi, nak jadi apa lagi. Segala benda awak nak jadi, semuanya puncanya tadi. Awak ingat tak yang tadi yang saya tunjuk tadi? Perjalanan tu awak pilih. Tengok tadi ni. Awak pilih awak nak berhenti dekat mana. Awak sendiri pilih. Siapa awak pada masa hadapan. Betul tak? Ini yang awak akan jadi satu hari nanti ni. Ini semua ditentukan oleh sampai bila awak nak berjalan. Maksudnya awak nak terus berjalan ataupun awak nak berhenti separuh jalan. Nak berhenti belajar atau tidak. Awak sendiri pilih sehebat mana awak nak jadi. Awak sendiri pilih sampai peringkat mana awak nak capai. Dan awak sendiri pilih sampai sejauh mana awak sanggup belajar. Sanggup kerja keras. Nak belajar sampai bila. Okey, baik. Cikgu nak tunjuk satu gambar dekat awak. Dan saya yakin ramai yang kenal gambar ni. Ni gambar apa? Siapa pernah makan? Angkat tangan. Siapa pernah makan benda ni? Siapa pernah makan benda ni? Apa benda ni? KFC. Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Awak tengok gambar ini. Siapakah ini? Awak pernah tengok logo ini? Logo yang awak tengok dekat KFC, restoran-restoran KFC adalah logo, gambarnya atuk inilah. Orang panggil atuk KFC. Kalau orang Malaysia, dia popular panggilnya atuk KFC. Nama dia Colonel Sanders. Tak ramai yang kenal nama dia, tapi ramai yang kenal muka dia. Kalau tengok orang dah tahu, oh ni atuk KFC. Baik. Colonel Sanders ni, kalau awak rasa awak orang yang susah, orang yang miskin, percayalah. Kalau awak rasa awak paling susah, percayalah. Colonel Sanders ni, atuk KFC ni lagi susah daripada awak. Awak pernah tahu tak? Ayah dia meninggal masa dia umur baru 5 tahun. Kalau awak nak tahu, atuk KFC ni, dia senang. Dia bukan orang susah sangat. Tapi ayah dia seorang yang bekerja. Mak dia tak bekerja. Ayah dia seorang yang bekerja. Dan bila mana ayah dia meninggal, mak dia tak ada duit. Sebab apa? Ayah dia yang bekerja masa tu. Maka susah tak mak dia? Susah. Sangat susah. Siapa nak dengar cerita lagi? Atuk KFC. Siapa nak dengar? Sangat susah. Atuk KFC ni, ayah dia meninggal masa dia umur 5 tahun. Kecil lagi. Kemudian, bayangkan bila dia umur 5 tahun, tak ada duit, maka mak dia kena kerja. Bila mak dia pergi kerja, dia tak boleh belajar. Dia tak boleh pergi sekolah. Apa yang dia kena buat? Dia kena jaga adik-adik dia. Sebab dia ada adik. Apa awak tahu tak? Awak bayangkan, atuk KFC ni umur 7 tahun dah boleh jaga adik dia yang kecil, basuh berak adik, bagi makan adik dan sebagainya. Awak faham tak? Kesusahan atuk KFC ni, dia bukannya nak sangat. Budak-budak yang 7 tahun ni baru darjah 1 nak main lagi. Tapi dia dah boleh jaga adik dia. Siapa kat sini pandai jaga adik? Selalu mak dia suruh dia jaga adik. Ada yang kalau adik dia kacau dia dah mula tumbuk adik dia, belasah adik dia kan. Tapi ni, atuk KFC ni dia dah jaga adik dia daripada dia umur 7 tahun. Dan dia masak dekat rumah untuk adik-adik dia makan. Awak 7 tahun pandai masak tak? Tak pandai, pandai makan je. Sebab tu makin gemuk kan. Okay, baik. Lepas tu dia berhenti sekolah. Masa umur dia 16 tahun, dia jadi tentera. Ni, teruk cerita dia ni. Dia pernah jadi askar, tapi berhenti. Lepas tu masa umur dia 17 tahun, dia dah kerja, 4 kerja yang dia kena buang. Dia kerja tak jadi, kena buang. Dia kerja tak jalan, kena buang lagi. Kerja tak jadi, kena buang. Kerja kali keempat, tak jadi juga, kena buang. Bayangkan. Lepas tu dia pernah kahwin masa umur dia 18 tahun. Lepas tu dia cerai pada usia 19 tahun. Baru kahwin setahun, tiba-tiba bercerai. Sedih cerita dia ni. Lepas tu dia ada anak, masa dia kahwin tu dia ada anak seorang. Dan anak dia meninggal pula. Cerita dia tu tak pernah berhenti sedih. Memang sedih. Dia pernah kerja buat rel kereta api. Tahu rel kereta api? Kereta api kan naik, dia jalan atas rel kan. Pernah kerja buat rel kereta api tapi kena pecat. Sebab apa? Dia gaduh dengan kawan. Dia pernah kerja jadi peguam tapi bergaduh dekat mahkamah. Kena buang juga. Jadi peguam kena buang. Lepas tu kerja dekat syarikat insurans. Kena pecat juga sebab tak ikut bos. Bos cakap ni buat ni, dia tak buat. Maka kena buang lagi.
Dia pernah kerja jual tayar juga. Kerja jual tayar pun kena buang juga. Gagal juga. Ya Allah, apa benda yang dia boleh buat? Sampailah dia umur 40 tahun, dia jual ayam goreng. Baru dia start jual ayam goreng. Sampailah umur 65 tahun, dia jual ayam goreng sampai satu tahap kan. Panjanglah cerita dia, panjang sebenarnya. Tapi saya cuba ringkaskan. Nak ceritanya pada umur dia 65 tahun, bayar-bayar atuk awak semua ni, dia tak ada duit. Masa tu dia ada duit $105 sahaja masa tu. Dia pencen lah masa tu dia pencen. Masa umur dia dah 65 tahun tu dia pencen, dia tak ada duit langsung. Ada $105 saja dikeluarkan daripada poket dia, dikeluarkan. Oh, ni je duit yang aku ada. Sampai ketua, ini je duit yang dia ada. Itu yang saya cerita tadi tu. Awak pilih awak nak belajar, terus belajar atau awak dah berhenti. Maka kalau awak berhenti, itu sahaja yang awak ada. Ini yang dia ada, $105 sahaja. Duit yang tak berapa banyak. Maksudnya kalau kita bayangkan ginilah, RM105 kita. Dah dekat nak mati dah tua dah. Ada RM105, ada RM100 je. Maka apa dia buat? Last kali dia buat pilihan, dia nak teruskan buat ayam KFC. Masa tu dia ada terfikir dalam otak dia masa tu. Bila dia pencen umur 65 tahun, dia fikir apa asyik gagal. Dia pernah terbayang dalam kepala dia, aku nak bunuh diri. Kenapa nak bunuh diri? Sebab aku tak guna. Aku buat kerja apa-apa pun kena buang. Aku buat apa pun gagal. Duit aku pun $105. Sampailah aku dekat-dekat nak mati pun duit aku banyak ni. Maka masa tu dia terfikir, aku nak bunuh diri. Kemudian dia cuba pujuk hati dia. Aku tak nak bunuh diri lagi. Aku cuba nak buat lagi KFC. Masa tu tak ada KFC. Aku cuba lagi nak buat ayam goreng. Masa tu dia try buat ayam goreng. Dia pergi ke restoran pertama dan dijual ayam goreng dia. Maka restoran pertama tak nak jual ayam goreng dia. Tak nak beli. Tak nak beli ayam goreng dia. Maka dia pergi ke restoran kedua. Pergi ke restoran ketiga. Semua tak nak. Sampailah ke 1009 resepi ayam goreng. Semuanya restoran lain tak nak beli. Sebelum akhirnya resepi ke yang terakhir tu barulah diterima. Awak nampak tak dekat sini? Akhirnya diterima dan apa yang awak tengok hari ni restoran KFC yang awak masuk itu adalah hasil daripada atuk KFC yang tak berhenti. Cuba bayangkan kalau atuk tu ditakdirkan. Cubalah bayangkan kalau satu hari nanti, kalau sebelum tu dia pilih untuk bunuh diri. Bayangkan, kalau dia pilih untuk bunuh diri, awak rasa awak jumpa tak restoran ni? Awak takkan pernah jumpa. Tapi disebabkan dia keluarga yang susah, dia tak ada kerja, dia tak ada pendapatan, dia tak ada duit dan sebagainya, tapi dia teruskan usaha sampailah dia tahu dia susah. Dia teruskan sampai dia dapat buat ayam goreng, orang beli dan akhirnya adalah KFC. Ni, awak tengok dekat peta dunia ni, awak nampak tak? Warna merah itu, ini semua peta dunia banyak negara. Ada 100 lebih negara. Bayangkan dekat tempat yang merah-merah itu adalah negara atau kawasan yang mana ada KFC. Banyak tak? Seluruh dunia, kalau tahun 2020 hari tu, 2020 2 tahun, 3 tahun yang lepas, ada 24,000 restoran KFC di seluruh dunia. Hebat tak hebat? Banyak tak? Hanya disebabkan atuk KFC ni tak jadi bunuh diri, dan cuba juga buat ayam goreng sampai 1000 kali, maka sekarang awak tengok ada 24,000 KFC seluruh dunia. Awak pergi dekat mana je ada restoran KFC. Pergi dekat Bangladesh pun ada KFC tau. Pergi dekat Thailand, pergi dekat Korea, pergi dekat Jepun, pergi dekat Amerika, Brazil, Argentina, mana-mana sahaja ada KFC. Mesti ada. Susah nak jumpa negara yang tak ada KFC. Mesti ada KFC. Awak tengok, hebat tak? Hebat atuk KFC ni. Tengok. Disebabkan dia tak pernah berhenti. Dia gagal yang tu, dia buat yang lain. Dia gagal, dia try lagi. Dia gagal, dia cuba lagi. Sampailah satu hari, dia dapat buat resepi yang terakhir itu dan berjaya. Okay. Kita dah nak habis ni. Ada cerita yang seterusnya nak dengar lagi ke? Ada satu lagi orang yang cikgu rasa awak kenal. Sangat kenal. Ini lagi syok. Nak dengar? Nak tengok lagi? Okey, ada satu kisah tentang seorang lagi manusia yang mana rumah dia, ini salah satu rumahnya. Cantik tak rumah ni? Cantik Cantik. Ni rumah dia, pemandangan. Tengok. Ya Allah, cantiknya. Atas bukit ada lagi rumah dia. Ini salah satu lagi rumah dia. Ini lagi rumah dia. Ini rumah ni, rumah yang ini special. Dia bagi dekat mak dia. Hebat. Dia buat rumah ni hanya untuk mak dia. Hebat. Ni dalam rumah dia. Ya Allah, ini kereta dia pula. Ni kereta. Ini kereta ni harga 3 juta lebih ni. Ini kereta ni.
Ada lagi kereta. Allah, awak dah kenal dah. Siapa dah? Awak dah jumpa dah orangnya. Siapa? Orang lelaki suka ni benda ni. Budak-budak lelaki suka ni. Ni kereta. Ni kenal tak? Kenal tak manusia ni? Abang Do. Abang Do tengok kereta dia. Hebat tak? Ini kereta-kereta yang dia ada. Awak tahu tak? Ada satu kereta yang sangat special yang dibuat hanya satu saja. Ada sebiji saja. Seluruh dunia ni hanya ada sebiji. Harga dia 76 juta. Banyak tak? 76 juta? Banyak RM 76 juta harga kereta ni dan dia seorang sahaja yang ada. Dia satu-satunya orang yang ada kereta ni. Bugatti ni. Ni. Apa lagi yang dia ada? Awak kenal Ronaldo ni? Dia ada hotel. Dia ada apa lagi? Boat, kapal layar Dia ada kapal terbang. Dia punya. Awak nampak ni? Sebenarnya apa yang dia ada ni, awak tengok. Ini apa ni sebenarnya ni? Awak tengok gambar tu, itu adalah rumah Ronaldo. Awak rasa Ronaldo sangat kaya, Cristiano Ronaldo sangat kaya. Awak tengok rumah yang dia duduk. Awak duduk rumah, kadang-kadang mungkin ada yang lagi okey daripada dia. Dia rumah dia macam gitu. Yang bawah-bawah tu bukan tu. Yang atas tu saja rumah dia tu. Awak nampak tak? Nampak macam tinggi tapi dekat bawah tu rumah orang lain. Dia hanya di tingkat atas tu saja rumah dia. Kecil je rumahnya. Dia asal orang susah. Macam awak lah. Tapi sekarang dia sangat banyak duit. Tengok. Ini dia. Masa dia kecil. Ronaldo. Ni. Dia sangat suka main bola. Daripada kecil lagi dia suka main bola dan dia main bersungguh-sungguh. Itu yang kata buat apa-apa benda pun mesti buat yang terbaik. Maka awak tengok apa yang dia dapat. Banyak benda yang dia dapat hanya disebabkan dia buat benda tu bersungguh-sungguh. Ini benda yang dia dapat bila dia buat benda tu bersungguh-sungguh. Tengok kolam renang dalam rumah. Siapa tak nak? Kapal terbang. Tak payah naik kapal terbang Asia semua tu kan. Terus boleh naik kapal terbang sendiri. Nak pergi Jepun, nak pergi mana ke, bila-bila boleh pergi. Ada pilot sendiri tengok. Ada boat. Rumah dia. Ni Ronaldo sekarang. Itu hari dia ada pindah pergi ke Arab Saudi kan. Awak tengok. Ronaldo. Nak tahu tak gaji dia berapa? Yang terkini, awak tahu tak? Ronaldo sekarang adalah atlet paling kaya. Gaji paling mahal di dunia, dia. Cristiano Ronaldo. Jom kita kira. Tak payah ceritalah pasal benda-benda lain yang pasal dia kan. Kita cerita gaji dia. Berapa gaji dia pada tahun ni? Tengok gaji dia. 700, macam mana nak baca tu? Banyaknya ya Allah. Ni. 761,300,000 setahun. Satu tahun baru tahu. Nak bagi nampak sebulan gaji dia. Aku dah bagi siap-siap dah. Sebulan gaji dia 63,400,000. 63 juta sebulan. Banyak tak? Banyak. Seminggu kita bagi pula. Sebulan ada 4 minggu kan. Seminggu gaji dia, dia main bola seminggu saja 14,500,000. Baru seminggu. Nak tahu berapa gaji dia sehari? Seminggu ada 7 hari kan? Bagi 7. Ni, sehari gaji dia 2 juta sehari. 2.1 juta. Awak nampak? Sehari dia sepak bola dapat 2.1 juta. Nak tengok gaji dia sejam, sehari ada 24 jam. Bagi 24 jam. Tengok, sejam dia. Main bola sejam je, 87,000. Baru sejam main bola dapat 87,000. Dan dia ada gaji dia seminit. Ya Allah, seminit ni sekejap je kan. Tadi kita dah berapa lama dah kita bercakap ni kan. Yang saya bercakap ni. Seminit 1,452. Seminit gaji dia. Nak tahu gaji sesaat? Sesaatnya awak tengok jarum jam bergerak. 1, 2, 3. Maksudnya setiap saat tu ada duit untuk dia. Berapa satu saat? RM24. Satu saat gaji dia dapat RM24. 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 Bergerak jam tu RM24. 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 5 saat dah cukup 100 dah gaji dia. Banyak tak duit dia? Siapa rasa banyak duit dia? Siapa rasa duit Ronaldo banyak? Tak nampak lagi juta-juta Okey, baik. Kita bagi gambaran yang paling mudah untuk awak faham. Awak tahu Perodua Myvi? Kereta Myvi, tahu kereta Myvi? Kita ambil lah harga kereta Myvi RM50,000 kan? RM50,000. Harga dia sebiji RM50,000. Dengan duit Ronaldo ada setahun ini, setahun duit dia ni, dia boleh beli berapa? 15,226 kereta Myvi.
Banyak tak? Awak nak beli satu kereta Myvi pun awak tak ada duit lagi sekarang kan? Betul tak? Tapi siapa tahu satu hari nanti awak boleh jadi macam dia. Nampak? Dan kalau awak nak tahu, dia ni hebatnya Ronaldo ni, dia tidur sehari 8 jam. Dan dia tidur itu pun orang bayar gaji dia walaupun dia tidur. Berapa orang bayar dia? 700,000 hanya waktu tidur sahaja. Bayangkan. Tidur pun orang bayar. Awak tidur macam mana? Keluar ilio basi je lah jawabnya. Apa pun tak ada kan? Keluar ilio basi. Tarik mata. Apa lagi? Itu yang awak dapat kan? Dia dapat 700,000. Orang bayar dia. Walaupun dia tidur. Hebat tak Ronaldo? Hebat. Sangat hebat. Ini dia. Kan? Awak tengok. Beza dia. Zaman dia miskin. Tengok. Gigi macam gitu. Rambut macam gitu. Tengok mukanya dengan berjerawat dan sebagainya. Awak tengok. Gambar yang sebelah bila dia dah kaya. Awak tengok muka dia. Bersih kemas kan? Orang kaya semua bersih kemas. Sebab apa? Dia ada duit untuk buat muka dia. Bukan buat maksudnya buat pembedahan dan sebagainya. Tak. Maksudnya dia boleh make up bagi cantik. Dia ada orang yang jaga muka dia bagi cantik. Orang yang gunting rambut dia ada. Baik. Itu Ronaldo. Maka benda yang mustahil sebenarnya tak mustahil pada awak. Awak nampak yang cikgu cerita tadi, yang pasal atuk KFC, yang pasal Cristiano Ronaldo, semua benda tu tak mustahil sebenarnya. Benda yang tak mustahil. Semuanya orang yang susah. Awak orang yang susah. Awak miskin, awak kata awak tak ada duit. Itu. Awak sama macam dia sebenarnya. Cuma beza awak dengan dia, dia ada keinginan nak buat sesuatu yang bagus. Contoh macam Ronaldo tadi. Dia ada keinginan dalam hati. Dia nak jadi pemain bola sepak yang terbaik. Siapa kat sini suka main bola sepak? Kalau setakat main bola sepak dekat padang sekolah, baik tak payah mimpi. Tapi kalau betul-betul awak suka main bola sepak, main bola sepak sampai awak boleh wakil daerah. Main bola sepak sampai awak boleh wakil negeri. Main bola sepak betul-betul. Sepak sampai awak boleh pergi sampai peringkat kebangsaan. Lawan negeri-negeri lain. Kalau lagi hebat, boleh lawan negara lain. Boleh lawan Argentina, boleh lawan Brazil. Itu baru betul. Awak buat yang terbaik. Jadi yang terbaik. Kita ada je pemain Malaysia, pemain bola Malaysia yang dah jadi dah main di luar negara. Ada. Gajinya mahal. Sama juga kalau atuk KFC ni, dia pilih untuk tak berhenti. Dia cuba buat benda yang orang tak nak buat. Orang lain kalau kena buang kerja, dah berhenti dah. Tak nak dah aku kerja. Kerja pun tak jadi. Kerja pun tak pandai juga. Okey? Ada panjang lagi cerita sebenarnya. Ni ada lagi cerita tapi tak sempat sebab kita kejar masa, maka kita skip lah yang ni. Banyak cerita sebenarnya. Ni ramai ni orang yang hebat-hebat ni. Kenal tak Dwayne Johnson, The Rock? Tahu The Rock? The Rock dulu orang susah. Tahu The Rock? The Rock yang badan ketul-ketul tu, tahu? Sekarang dah kaya. Ramai lagi. Lee Chong Wei dulu daripada umur dia kecil lagi, muda lagi, dia main badminton, dia main betul-betul. Dia bukan main sekadar main kat kampung, tak. Dia main betul-betul. Bill Gates. Siapa lagi? Yang Usain Bolt, Syekh Muzaffar. Tahu Syekh Muzaffar? Angkasawan negara, orang cerdik. Orang yang belajar betul-betul tinggi. Tengok. Doktor juga tu, Dr. Syekh Muzaffar. Sebab tu cikgu kata, hidup ini pilihan. Awak pilih awak nak jadi apa satu hari nanti. Awak pilih nak berjaya ke nak gagal. Awak pilih jalan yang ada kilat, yang ada hujan, atau awak nak pergi jalan yang ada pelangi, yang ada matahari, yang cerah. Pilih nak masuk jalan yang ada hujan dan sebagainya. Pilih. Kunci pada tangan awak. Awak pilih untuk nak naik bukit, nak naik paling tinggi, atau awak nak berhenti separuh jalan. Okey? Jadi, apa pun cikgu cuma boleh cakap, kita dah tahu kita susah. Kita dah tahu kita susah. Mak kita susah. Ayah kita susah. Dan ada dalam kalangan kita ni, mungkin mak ayah ada yang masuk penjara dan sebagainya. Kita tak rasa kesian ke dengan mak kita? Mak kita susah payah yang nak cari rezeki, nak cari duit untuk kita. Cuba bayangkan muka mak ayah. Tak pernah ke kita terfikir, ya Allah, mak aku kerja susah-susah, ayahku kerja susah-susah, nak dapat duit, nak bagi aku makan, tapi aku malas belajar. Kita masih malas. Maka kita akan jadi macam orang lain juga. Kita akan tetap macam keluarga kita yang asal. Ataupun kita pilih untuk kita niat satu hari nanti, aku nak bawa keluarga aku pergi pindah rumah yang besar. Cuba niat, satu hari nanti aku nak bawa mak aku atau ayah aku naik kereta Ferrari. Cuba bayangkanlah. Kita bayangkan.
Aku satu hari nanti aku nak bawa satu guni, satu beg penuh dengan duit, aku nak bagi dekat ayah. Sebab ayah dah penat kerja dulu. Sekarang aku dah kerja, aku dah ada banyak duit, aku nak ganti balik. Pernah tak kita terfikir kita nak bawa mak ayah kita pindah ke satu tempat yang lagi bagus? Kan? Kita yang pilih untuk ubah nasib keluarga. Kita pilih untuk ubah nasib mak ayah kita, ubah nasib adik-beradik kita, kita bagi yang terbaik. Itu sahaja. Bukan saya nak hina keluarga-keluarga yang ada, tak. Apa yang dah ditakdirkan sekarang itu adalah rezeki awak. Tapi satu hari nanti awak tentukan rezeki awak sendiri. Awak pilih nak berhenti sekolah sekarang atau awak nak teruskan lagi. Awak pun boleh dapat bantuan lagi Pak Pisma. Dan awak boleh terus dapat bantuan lain. Dan awak terus boleh makin pandai. Siapa yang belajar tak pandai dekat sini pun jangan risau. Satu hari nanti ada rezeki. Atuk KFC pun tak masuk sekolah juga dulu. Belajar tak pandai juga. Tapi satu hari nanti dapatlah juga. Dia dapat buat sesuatu. InsyaAllah bila awak teruskan belajar, satu benda yang awak dapat, benda orang lain tak dapat. Ilmu. Okay? Dan di samping itu, awak cuba jadi orang yang terbaik. Kan? Kalau ilmu tanpa perangai yang bagus, tak jadi juga. Maka cuba jadi dua-dua. Kan? Maka awak akan jadi orang yang paling hebat dalam dunia. InsyaAllah. Mana tahu, satu hari nanti, anak-anak Papisma yang ada dalam ni hari ni, yang online dengan cikgu hari ni, siapa tahu dalam kalangan awak ada yang akan jadi jutawan satu hari nanti. InsyaAllah jutawan dunia, jutawan akhirat. Kaya dan juga baik. Siapa tahu satu hari nanti dalam kalangan awak juga satu hari nanti yang akan bagi bantuan dekat anak-anak yang susah. Siapa kat sini satu hari nanti dia nak jadi kaya, dia ada nak tolong orang lain macam mana doktor-doktor yang ada depan awak ni tolong awak sekarang. Siapa nak tolong orang lain satu hari nanti? Dia kaya dan dia nak tolong orang lain pula. Dia dah ada orang tolong dia dan dia nak tolong orang lain pula. Angkat tangan. Come on. Itu semangat yang kita nak. Siapa yang angkat tinggi-tinggi itu betul-betul pastikan, letakkan dalam hati, aku nak tolong satu hari nanti, aku nak tolong orang lain yang susah macam aku. Aku nak jadi senang dan aku nak tolong orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki untuk awak dan semoga awak berjaya dalam hidup awak. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Maaf kita laju sikit sebab kejar masa. Biasanya slide ni 2 jam, 3 jam kan, tapi terpaksa disingkatkan. Terima kasih juga kepada pihak penganjur atas atas jemputan, sudi jemput saya untuk berkongsi. Mudah-mudahan adalah sedikit sebanyak manfaat yang awak dapat, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Dan terima kasih sekali lagi sebab sudi jemput saya. Mudah-mudahan semua berjaya dunia akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Semoga kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Jadi yang terbaik insya-Allah. Pengacara majlisnya ada? Ada tak pengacara majlis? Oh ya, siapa ada soalan? Lupa, siapa ada soalan? Ada siapa nak tanya ke? Boleh tanya. Lupa ada sesi soal jawab. Sorry terlebih masa sikit tadi. Terambil masa sikit tadi. Sorry. Tak dengar? Dengar kan suara saya? Dengar yang lain semua dengar. MC tak buka mic. Okey. Right. Buka. Apa tu? Tak dengar. Tak dengar? Okey, ada anak-anak yang nak tanya soalan? Okay, testing. Dah tamat Dah. Okay, terima kasih diucapkan kepada penceramah motivasi pada hari ini. Ceramah pada hari ini sungguh bertenaga sekali. Izinkan saya menjual pantun 2 rangkap ya. Boleh.
memang cantik kereta kancil menuju ke bandar waktu subuh. Tugas adik semasa kecil mesti belajar bersungguh-sungguh. Pokok betik di tepi pagar, pokok meranti di tepi bangsal. Sekiranya adik malas belajar, dewasa nanti pasti menyesal. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan di atas kepada penceramah kita pada pagi ini. Seterusnya, hadirin sekalian, kini tiba pula ke sesi soal jawab. Sekiranya ada sebarang kemusykilan, bolehlah peserta mengajukan soalan ini kepada penceramah kita pada hari ini. Dipersilakan. Sila, ada ke? Tak ini. Ada ke yang nak bertanya? Siapa yang nak bertanya soalan boleh buka mic ya. Dengar ke? Okey, dengar. InsyaAllah kalau boleh jawab, saya jawab. Dari dia. MC tak buka mic. Sorry. Okay, soalan saya, tadi doktor ada cikgu, sorry, minta maaf. Tadi cikgu Afi ada sebut pasal maklumat kan? Ada maklumat kita. Jadi macam mana kita nak tahu maklumat kita tu yang terbaik untuk kita? Macam dari segi faktor apa yang kita nak fikirkan? Ambil kira. Okey. Baik, terima kasih soalan daripada Papi Semar Kelantan saya dengar tadi. Terima kasih pada soalan. Okey anak-anak semua. Tentang matlamat, sebenarnya saya suka juga berkongsi dengan anak-anak saya di sekolah, murid-murid di sekolah. Benda yang sama saya berkongsi. Matlamat, saya yakin kalau yang mana yang doktor-doktor yang ada ni, sebenarnya perasan tak? Matlamat kita setiap masa berubah-ubah. Sejak daripada kecil sampailah kita dah dewasa, dah ada kerjaya sendiri, baru kita ada satu matlamat yang betul-betul kemas. Matlamat sentiasa berubah-ubah. Matlamat berubah disebabkan beberapa faktor lah kan. Dan kebanyakannya adalah disebabkan minat. Kalau untuk budak-budak yang sekolah ni, sekarang ni, kebanyakannya disebabkan minat dia menentukan matlamat dia. Contohlah, kalau saya sendiri, kalau buat dalam kelas berkenaan dengan kerjaya, berkenaan dengan cita-cita, kalau kita tanya, ini saya cuba cerita dengan bahasa yang mudah. Apa cita-cita awak dalam kelas? Saya tanya budak-budak tu. Maka budak-budak kalau dia jawab nak jadi streamer. Kalau dia jawab nak jadi streamer maksudnya apa? Apa yang dia suka buat? Setiap hari dia suka buat apa? Dia suka main game. Betul tak? Dia suka main game. Cikgu, saya nak jadi YouTuber. Kenapa? Sebab YouTube itu mempengaruhi dia. Dia suka tengok YouTube. Matlamat itu ditentukan oleh minat dia pada masa sekarang. Murid-murid sekarang, anak-anak, cikgu yakin matlamatnya kurang jelas lagi. Tak seperti mana orang dewasa. Seperti mana kalau doktor-doktor yang ada depan awak semua ni, dia dah ada matlamat yang jelas. Beberapa tahun lagi nak beli kereta lain. Beberapa tahun lagi nak beli satu rumah lain. Itu matlamat orang dewasa. Dia dah nampak hala tuju yang betul. Dan sebenarnya matlamat ni berubah daripada sekolah rendah lain, sekolah menengah lain. Kebanyakan daripada sekolah menengah ada yang dah dapat matlamat hidup dia, satu hari nanti aku nak kerja apa, dia dah nampak dah hala tuju dia. Ada setengah lagi yang belum nampak, tapi insya-Allah benda tu akan sentiasa nampak. Makin lama makin nampak sebenarnya. Satu hari nanti insya-Allah akan nampak. Dan saya cuma nak cerita mudahlah macam mana awak tengok Ronaldo ataupun Atuk KFC. Atuk KFC sendiri pun awak tengok sampai ketua dia tak pernah jumpa matlamat dia. Sampailah satu masa dia terfikir nak buat ayam KFC. Masa dia dah tua, dah nak mati dah. Baru dia terfikir satu matlamat hidup dia. Aku nak jual ayam KFC ni. Tak kira macam mana pun aku nak buat. 1000 resepi dia buat. Mana ada orang buat? Kerja yang lain, dia buat dia berhenti. Dia buat separuh jalan dia berhenti. Tapi ayam KFC, ayam goreng tu dia buat sampai dia buat. Sampai dia jadi satu ayam KFC. Kan? Maksudnya dia dah ada matlamat dia, tapi dah sampai umur yang lewat lah. Jadi matlamat ni tak semestinya dah confirm. Kalau contoh awak sekarang ni dah darjah 6 contoh. Belum confirm lagi yang tu. Tapi insya-Allah ada dalam kalangan awak sampai ketua, sampai ke dewasa awak akan dapat matlamat yang sama kan. Tapi ada setengah berubah-ubah.
bergantung. Cuma apa yang saya nak cakap sekarang ni senang saja. Apa sahaja yang anak-anak minat, contohlah kakak minat memasak. Betul-betul minat masak. Bukan setakat minat biasa-biasa tak. Suka tengok, kalau YouTube, suka tengok YouTube masak-masak. Suka buat dekat dapur. Suka buat macam mana yang chef-chef tu buat. Maka teruskan buat yang terbaik. Faham tak? Kunci dia sebenarnya senang je. Nak dapat satu matlamat yang jelas tu susah. Tapi sebenarnya senang saja. Buat yang terbaik dekat setiap benda yang awak buat. Maka awak akan jumpa matlamat awak. Dan sampai satu masa mungkinlah awak buat satu benda tu, macam saya sendiri lah, saya cerita saja nak share. Saya dulu sangat minat kapal terbang. Sangat suka kapal terbang. Sampai satu ketika saya letak matlamat dalam diri saya, satu hari nanti aku nak bawa kapal terbang sendiri. Nak bawa kapal terbang lah, maksudnya nak bawa penumpang lah kan. Aku sendiri nak bawa kapal terbang. Dan pernah satu ketika tak dapat jadi pilot bila tak dapatlah jadi juruterbang bila kita tengok rupanya nak kena tinggi 100 berapa-berapa. Kita tak sampai ketinggian tu. Kita pendek je. Maka dah berubah matlamat itu. Tak apalah jadi engineer kapal terbang pun tak apa. Kebetulan masa tu sebelum jadi cikgu, saya pernah dapat tawaran jadi engineer kapal terbang. Saya sendiri dapat tawaran jadi engineer kapal terbang kan. Tak dapat bawa kapal terbang, dapat jadi engineer kapal terbang pun alhamdulillah masa tu. Itu matlamat masa tu. Kan? Sebab minat sangat. Tiba-tiba dapat tawaran pula jadi cikgu. Berubah pula. Matlamat kita dah lain dah. Maka lainlah pula jalan hidup kita, kita pilih tu lain pula. Tapi apa pun kita buat yang terbaik. Macam saya, bila sekarang saya dah jadi cikgu, saya buat yang terbaik sebagai seorang cikgu, menyampaikan dan sebagainya, berkongsi dan sebagainya, maka matlamat tu akan nampak sikit. Kita buka jalan. Yang bahayanya, bila mana kita minat sesuatu tapi kita buat biasa-biasa saja. Kita ada matlamat, kita buat biasa-biasa. Itu yang takut. Tapi kalau kita ada banyak benda yang kita nak, matlamat kita banyak, InsyaAllah satu hari nanti kita akan dapat. Salah satu daripada itu kita akan dapat. Okay? Ada yang tanya juga, cikgu nak tanya macam mana nak jadi orang yang rajin dalam kelas? Senang je, kawan dengan orang yang rajin. Ada tak orang yang rajin dalam kelas awak? Ada tak? Ada. Cara nak jadi rajin dalam kelas, senang saja. Kawan dengan orang yang rajin. Macam cikgu suka kawan dengan orang yang buat kerja, cikgu akan jadi rajin buat kerja. Kalau cikgu kawan dengan orang yang malas, cikgu akan malas lah. Awak sendiri akan malas. Kalau awak kawan dengan orang yang nakal, betul tak? Hari tu baru cikgu ada jumpa ketua pengawas sekolah cikgu sendiri yang asalnya perangainya, attitude-nya, akhlaknya sangat okey. Tiba-tiba dia berkawan dengan kumpulan yang nakal dan akhirnya dia berubah. Maka cikgu panggil dia dan cikgu nasihat dia. Sebab apa? Dia ikut kawan. Faham tak? Jadi kalau soalan awak nak jadi rajin macam mana? Kawan dengan orang yang rajin. Sama juga, awak nak jadi kaya macam mana? Kawan dengan orang yang kaya. InsyaAllah awak akan jadi kaya satu hari nanti. Okay? Clear? Faham tak? Alright, ada soalan lain? Menjawab tak soalan? InsyaAllah matlamat tu sentiasa berubah-ubah. Satu hari nanti awak akan jumpa. Dia biasa bergantung pada minat kita lah kan. Yang penting awak buat yang terbaik apa yang awak nak buat. Okay, sila MC. Pengerusi majlis. Sama-sama Hanis. Okey, masih ada lagi tak soalan-soalan yang... Ada lagi tak? Ada lagi tak? Alright. Ada lagi ya? Ini pandangan saya je lah tentang matlamat itu pandangan saya sahaja. Ini pun berdasarkan kajian-kajian yang saya ada baca jugalah kan. Saya suka baca artikel. Saya suka baca kajian-kajian berkenaan dengan matlamat tu kan. Benda tu sebenarnya berubah-ubah. Kalau yang saya baca ni lah, pembacaan saya, benda tu berubah-ubah. Bergantung pada minat semasa kita tu. Sekarang kita minat apa. InsyaAllah satu hari nanti kita akan jumpa. Soalan? Ada lagi? Dengar cikgu. Ya. Takutnya soalan daripada doktor. Tak. Ni soalan daripada adik-adik. Daripada adik-adik. Okey. Baik. Saya tolong tanya. Kalau boleh jawab, saya jawab. Soalannya, saya ni suka tengok YouTube, Right. main Facebook, main gadget lah cikgu. Maksudnya macam mana masa untuk saya bahagikan masa untuk saya belajar, untuk saya bantu mak ayah saya, untuk buat benda-benda yang berfaedah lah cikgu. Sebab sekarang ni kan saya ada telefon. Mak ayah saya kadang-kadang sibuk, kadang-kadang saya duduk kat rumah seorang-seorang. Macam mana saya nak bahagi masa untuk saya, yalah, tak naklah main game, selalu main game apa semua kan. Itu soalannya cikgu. Okey, terima kasih. Okey, yang pertama
Saya nak puji budak-budak yang tanya soalan ni, murid yang tanya soalan ni bagus. Maksudnya awak ada rasa dalam diri tu. Teruknya aku main selalu main game, selalu tengok YouTube kan. Okey. Saya sendiri sama juga. Macam adik yang tanya soalan tu, saya sendiri sama. Cikgu yang ada dekat sini pun sama. Doktor-doktor yang ada dalam dewan itu pun sama. Bila kita pegang telefon, kita susah nak berhenti. Betul tak doktor-doktor? Betul. Bila kita pegang telefon, kita mula buka WhatsApp, kita mula buka YouTube, susah nak berhenti. Benda tu sangat bahaya kan? Benda tu berantu sikit. Telefon ni berantu. Nampak je benda tu sekecil, sebiji iPhone ke apa ke kan, Samsung ke. Tapi benda tu sangat berantu. Maka, kalau nak mengelakkan daripada masalah masa dan sebagainya, saya suka cakap dengan budak-budak yang ada dekat sekolah, sebelum pegang telefon, selesaikan kerja dulu. Baru pegang telefon. Selesaikan apa awak nak buat dulu. Kerja sekolah, selesaikan kerja sekolah dulu. Baru pegang telefon. Sama juga nak tengok TV ke apa, tak kisahlah. Selesaikan kerja dulu. Sebab ada budak saya yang pernah datang jumpa, mak ayah dia datang. Mak dia, ni saya cerita pengalaman doktor sendiri pun. Saya cerita pengalaman sajalah sebab kebetulannya saya ni kaunselor sekolah, jadi saya banyak juga terima kes macam gitu lah. Ada mak ayah yang datang, dia mengadu, dia cerita kata anak dia selalu tak nak datang sekolah. Sebab apa? Sebab bangun lambat. Sebab apa? Saya tanya lagi. Sebab apa bangun lambat? Sebab tidur lambat. Kenapa tidur lambat? Sebab main telefon. Kenapa main telefon? Pukul berapa lagi dia main telefon? Tanya pula, kerja sekolah dah siap belum? Belum. Habis dia cakap macam mana? Dia kata dia nak main telefon dulu, baru dia nak buat kerja sekolah. Sekarang awak dah nampak punca dia. Sebenarnya kita nak mencari penyakit di sebalik tu. Saya cakap dengan mak tu. Saya kata, Kak balik nanti, lepas ni tukar plan. Buat kerja sekolah, baru bagi telefon. Buat kerja sekolah, siapkan baca buku tak kisahlah, mengaji ke apa, sudah semayang ke, dah siap makan ke semua, dah siap segala-galanya, baru bagi telefon. Sama juga, ataupun nak tengok TV. Lepas dah siap semua, baru bagi TV. Kalau awak sekarang ni tak ada mak ayah semua ni, awak sendiri cubalah latih diri. Siapkan kerja dulu, baru buat benda lain, baru main telefon. Dah siap semua kerja, baru main telefon. Itu benda yang sepatutnya. Baru kerja siap. Betul tak? Baru awak tidur awal. Satu lagi, yang saya perasan, ada benda yang menyebabkan budak-budak sangat ketagih pada telefon sampai tidur lewat, bangun lambat. Sebab telefon tu, dia dah main dekat luar. Waktu tidur, dia bawa masuk telefon tu ke bilik. Awak semua saya yakin, cikgu-cikgu yakin ada dalam kalangan awak ni suka bawa masuk telefon dalam bilik. Bila masuk telefon dalam bilik, awak tutup lampu dalam bilik, betul tak? Nak tidur kan? Awak tidur ke? Yakin ke tidur dengan telefon awak yang ada dalam tangan awak? Bawa masuk bilik, tu ada yang sengih-sengih tu. Awak buatlah tu siapa yang sengih tu. Awak masuk dalam bilik, awak bawa masuk telefon, lampu tutup, telefon menyala lagi. Sebab apa? Awak main dalam keadaan gelap pun awak main telefon lagi. Boleh main. Jadi selepas ini, cubalah jangan bawa masuk telefon ke dalam bilik. Barulah awak boleh bangun awal. Jadual tu akan jadi sendiri, jadi cantik. Sebab apa? Bila awak tidur awal, bangun awal dengan sendiri, awak tak penat. Sebenarnya kalau tanya doktor-doktor pun, tenaga itu penting kan. Awak perlukan tenaga yang cukup supaya awak boleh buat benda-benda lain. Ini orang yang tanya ni selalunya orang yang ketagih telefon lah kan. Ketagih, terlalu suka tengok YouTube dan sebagainya. Jadi kalau boleh selesaikan kerja dulu, baru tengok telefon. Alright? Ataupun tengok TV dan sebagainya. Okay. Itu semua bergantung pada diri awak sendiri juga sebenarnya. Kalau awak rasa awak nak berubah, cuba buat. Alright, ada lagi? Ini pandangan saya je lah ya. Saya suka share dengan budak-budak macam itu. Okay, MC. Takut pula bila orang tanya soalan gini. kita pengalaman masih kurang banyak lagi. Ini berdasarkan apa yang saya jumpa lah kan. Saya amalkan macam itulah. Sebab pernah jumpa banyak kes macam lebih kurang ni, yang jenis budak yang ketagih telefon, saya pernah jumpa banyak. Caranya macam itu. Alright, ada lagi? Ada lagi soalan? Mana nak maintainkan markah subjek rendah dengan subjek lain? Macam mana nak? Maintainkan markah subjek rendah dengan subjek yang lain. Maintainkan markah yang rendah. Subjek yang kita lemah. Subjek yang kita lemah, nak maintainkan, nak kekalkan markah rendah tu. Bukan, misal
Nak tingkatkan. Nak tingkatkan. Nak maintainkan subjek lemah dengan subjek lain macam nak biar sama tinggi. Oh, nak biar sama tinggi. Nak tinggikan markah lah. Baik dengan cikgu tu. Kena baik dengan cikgu tu. Cikgu ejar lah cikgu. Tak adalah. Dia macam mana nak cerita? Okey, sekarang ni awak semua belajar banyak subjek tau. Awak sekolah rendah kan? Awak belajar. Awak tingkatan berapa abang? Tingkatan berapa awak? Tingkatan 4? 3. Okey, nak PT 3 eh. Okey, tingkatan 3. Dia ada banyak subjek sekolah menengah ni kan. Ada subjek yang mungkin awak suka, ada subjek yang awak tak suka. Biasanya subjek yang awak suka adalah benda yang awak boleh skor tinggi lah. Kan? Kalau markah awak tinggi bermaksud awak sangat suka subjek tu. Macam cikgu sendiri, cikgu sangat suka subjek matematik. Sampaikan setiap kali periksa, ini bukan nak riak ke nak bangga tak. Dulu masa zaman cikgu sekolah sampai satu tahap, cikgu sangat suka, sangat gilakan matematik. Sampai satu tahap, kat rumah pun, budak-budak lain main, cikgu masih buat soalan matematik. Seronoknya. Seronok dapat soalan matematik, seronok. Dan setiap kali periksa, cikgu dapat 100 markah. Periksa je dapat 100. Periksa je dapat 100. Sebab apa? Kita sangat minat. Percayalah, benda yang kita sangat minat, kita memang akan dapat tinggi. Dan benda ini, sebenarnya susah juga kita nak buat sebenarnya. Ada subjek yang kita sangat tak gemar. Mungkin kita tak suka ada sebab kita tak faham, mungkin disebabkan cikgu tu mengajar tak pandai, ataupun cikgu mengajar tak faham, ataupun yang kedua subjek tu memang susah. Kan? Ataupun mungkin kita tertinggal daripada awal. Cikgu tu mengajar elok. Mungkin ada hari yang kita tak datang. Budak cikgu, cikgu cuma nak cerita ada faktor juga, budak cikgu dia tak faham. Dia budak pandai. Tapi dia tak faham hanya disebabkan dia tak hadir sekolah. Dia banyak kali tak datang sekolah. Maka dia tertinggal. Bila dia dah start tertinggal, satu hari awak tertinggal, awak dah rugi banyak. Maka 2 hari tertinggal lagi banyak. 3 hari tertinggal. Ini satu faktor kehadiran. Kalau awak hadir sekolah setiap hari, maka selesai yang ni. Tak ada masalah kehadiran, maka insya-Allah awak boleh terus belajar kan. Cuma masalah kedua, subjek tu susah ke senang? Pada orang lain, dia rasa senang. Contohlah, subjek kimia. Dulu kan, cikgu sangat tak suka kimia. Tapi ada kawan cikgu sangat suka kimia sampai dia dapat markah 90 ke atas. Setiap kali periksa dapat 90. Cikgu pun heran. Tapi bila kita dah besar, dah dewasa, kita faham. Oh, rupanya berlaku disebabkan minat sahaja. Bila kita minat benda tu, maka kita dapatlah. Tapi bila kita tak minat, kita tak dapat benda tu. Itu yang cikgu sendiri faham lah kan. Dan cikgu yakin yang lain-lain pun sama. Sama juga kalau cikgu suruh awak belajar pasal tamil, awak takkan boleh belajar sebab awak tak minat. Contohlah kan, itu contoh. Tapi kalau awak satu hari nanti, awak dah sematkan minat awak, awak cuba minat benda tu, maka akan dapat. Kan? Kadang-kadang disebabkan cikgu juga. Maka, ini faktor yang seterusnya. Cikgu sendiri bukannya nak kata semua cikgu tu bagus, tak juga. Ada cikgu yang mungkin kurang ngam dengan awak. Awak faham tak? Ada cikgu yang kurang ngam dengan awak, bermaksud awak belajar dengan dia mungkin dia tak cukup mahir nak mengajar, nak menyampaikan, nak bagi orang faham, maka mungkin satu kelas susah nak faham kan. Maka ada cara lain. Adakah kita nak berhenti dekat situ? Adakah kita nak pilih untuk nak berhenti, ataupun kita pilih untuk nak cari belajar dengan cikgu lain ataupun kawan-kawan lain? Pilihlah. Macam cikgu hari itu cikgu tak faham, maka cikgu cari kawan lain yang pandai subjek tu, tanya dia, ni nak macam mana? Maka dia ajar gini, kita pun belajarlah. Lama-lama fahamlah. Kawan yang baik dia akan ajar. Dalam kelas tu ada ramai kawan yang baik kan. Ada yang kawan yang pandai tapi kedekut nak mengajar. Ada tak? Ada bang? Ada. Dia pandai tapi dia kedekut ilmu, ada. Tapi ada tak dalam kelas yang pandai dan dia suka kongsi? Maka tanya dia soalan. Belajar. Ni nak macam mana? Dia tunjuk satu-satu. InsyaAllah dia akan ajar. Dalam kelas ada ramai kawan kan. Carilah kawan yang bagus. Itu je tips dia. Kalau awak nak pandai matematik, kawan macam tadilah yang saya cakap tadi. Nak pandai, kena kawan dengan orang yang pandai. Kan? Nak kaya, kena kawan dengan orang yang kaya. Nak malas, kawanlah dengan orang yang malas. Maka awak akan malas sampai bila-bila. Faham tak? Tipsnya senang saja. Nak tinggikan markah, cari orang yang markah tinggi. InsyaAllah awak dapat markah tinggi. Kena benda tu proses lah kan. Awak kena banyak masa untuk nak terus ulang kaji lah dengan kawan kan. InsyaAllah. Okay, Mak, InsyaAllah mudah-mudahan awak dapat markah tinggi.